والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل الجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. علامات الفعل. قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. Baik, alamat fa'il. Jadi selepas musannif rahimahullah nyatakan kepada kita alamat-alamat isim, itu alamat-alamat untuk kita kenal pasti sesuatu kalimat itu isim. Dia nak nyatakan pula alamat-alamat fa'il. Alamat-alamat yang mana kalau kita jumpa alamat ni, kita dapat hukumkan sesuatu kalimat itu sebagai fa'il. Fa'il ada berapa? Fa'il ada 3. Fa'il madhi, fa'il mudhari' dan juga fa'il amar. Jadi dalam matan ni musannif rahimahullah sebutkan alamat-alamat fa'il, bukan alamat secara khusus. Dia tak sebut alamat khusus bagi fa'il madhi, dia tak sebut alamat khusus bagi fa'il mudhari' dan alamat khusus bagi fa'il amar. Dia sebutkan ada alamat-alamat yang disebutkan oleh pengarang, alamat-alamat yang berkongsi pada fa'il madhi dan juga mudhari'. Maksudnya dia masuk pada fa'il madhi dan dia masuk pada fa'il mudhari'. Ada alamat yang dia sebutkan tu khusus dengan fa'il mudhari', dan ada alamat yang disebutkan khusus dengan fa'il madhi. Dia sebut secara rawak macam tu lah. Dia tak bagi alamat-alamat khusus bagi setiap fa'il. Baik. Jadi fa'il kita bahagikan kepada 3. Alamat fa'il. Jadi fa'il ada 3. Madin, mudhari' dan amar. Okey, alamat yang khusus dengan fa'il madhi boleh? Ta'u ta'nis as-sakinah. Ta'u at-ta'nis as-sakinah. Ini alamat yang khusus dengan fa'il madhi, tak ada pada fa'il yang lain. Kalau kita jumpa ta'u ta'nis as-sakinah, maka fa'il itu adalah kalimat itu adalah fa'il dan ia adalah fa'il madhi. Faham? Baik. Jadi ta'nis ni taklah. Ta'nis nya tak menunjukkan fa'il, pelaku, ataupun naib fa'il adalah muannas. Contohnya kita cakap qalat Fatimatu. Jadi siapa fa'il dia? Fatimah, perempuan. Jadi pada fa'il dia didatangkan ta'nis. Faham tak? Ataupun fa'il tu fa'il bina majhul. Contohnya apa? Boleh? Qutilat Hindun. Contoh, Hindun telah dibunuh. Tadi Fatimah telah berkata, ini Hindun telah dibunuh. Jadi nampak tak, ini naibul fa'il dan dia adalah muannas.
Mudah kata, tak ta'nis ni bila kita jumpa dia, kita tahu dah kalimat itu adalah fa'il dan dia adalah fa'il madhi, dan kita tahu musnad ilaih dia adalah mu'annas. Sama ada fa'il ataupun naibul fa'il. Dan tak ta'nis ni asal dia memang sakinah. Lepas tu tengah kita sebut ta'ul ta'nis as-sakinah aslan ataupun as-salatan. Yang ni pada asal dia memang tidak berbaris. Dia bertanda sukun lah. Faham? Cuma kadang kalau dia dikasrahkan atau difathahkan disebabkan sebab-sebab yang tertentu. Contohnya, dia dikasrahkan apabila bertemu dua sukun. Qalat al-bintu. Jadi bila kita nak baca sambung, kita nak baca qalatil bintu. Jadi sekarang ni tak ta'nis ni kita kasrahkan disebab bertemu dua sukun. Sukun pada lam dan sukun pada ta. Ini kita kasrahkan. Ada keadaan kita fathahkan. Bila kita fathahkan, apabila fi'il tersebut bertemu dengan alif, dengan dhamir, alif tasniyah tu. Qalata. Asalnya qalat, tapi disebabkan datangnya alif ni, maka kita fathahkan ta. Qalata disebabkan alif. Asal dia adalah sakinah. Faham tak? Asal dia adalah sakinah. Ini contoh yang ini alamat yang pertama yang khusus dengan fa'il madhi. Khusus ta'ut ta'nis sakinah. Yang ni disebut oleh pengarang lah, kan? Di akhir tu wal fa'lu yu'rafu bi qad was-sin was-sawfa wa ta'it ta'nis as-sakinah. Yang kedua, ta'ul fa'il al-mutaharrikah. Mutaharrikah lawan kepada sakinah. Sakinah tak berbaris, kan? Dia sukun. Mutaharrikah berbaris. Jadi ta'ul fa'il, ta' yang menunjukkan kepada pelaku, dan dia berbaris. Tak ni lah, apa ni, tu ataupun ta ataupun ti, kan? Pada fa'il kita jumpa katab tu, katab ta, katab ti, katab tuma, katab tum, katab tuna, semuanya domainnya adalah ta. Faham? Domainnya adalah ta. Dan kalau kita jumpa ni ta'ul fa'il al-mutaharrikah ni, ta' fa'il yang berbaris ni, kita dapat tahu kalimat ini adalah fa'il dan dia adalah fa'il madhi. Faham? Dia alamat khusus dengan fa'il madhi. Habis. Tu alamat fa'il madhi. Alamat fa'il mudhari' pula. Alamat fa'il mudhari'. Qabuluhu, ini qabul al-mudhari' tu dukhula ba'd al-huruf. Maksudnya dia menerima masuknya beberapa huruf yang tertentu. Seperti apa? Seperti sin, saufa, walam, contohnya walan, dan lain-lain lah. Ini sebagai contoh je. Jadi kalau kita jumpa huruf-huruf ni selepas itu fa'il mudhari'. Faham? Kalau orang tanya kita lah, lam yakun ni fa'il apa? Fa'il mudhari'. Pasal apa? Macam mana kita dapat kenal dia fa'il mudhari'? Sebelum dia ada lam. Faham? Sebelum dia ada lam. Lam boleh masuk kat dia. Dan lam ni dia hanya khusus dengan fa'il mudhari'. Begitu juga lama.
So dengan fi'il mudhari'. Tak ada selepas lam fi'il madhi, tak ada selepas lam fi'il mudhari'. Tak ada selepas lam fi'il madhi juga. Itu juga sin dan saufa. Jadi tak ada dah saufa kata tu. Sebab saufa tu maksud dia akan datang, kata tu telah menulis. Jadi kan berlawan tu. Akan menulis telah menulis. Jadi dia tak jadilah. Jadi yang pertama, alamat fi'il mudhari' qabuluhu dukhula ba'dil huruf. Maksudnya dia menerima masuk beberapa huruf yang tertentu dengan fi'il mudhari' seperti sin, saufa, lam, lamma, lan dan seterusnya lah, yang lain-lain lagi yang tertentu dengan fi'il mudhari'. Yang kedua, dia mestilah bermula dengan satu huruf daripada huruf-huruf al-mudhara'ah. Apa dia huruf-huruf al-mudhara'ah? Apa dia? Ana itu, nati, kot lah. Yang penting ada keempat-empat huruf tu, hamzah, nun, ya dan juga ta. La budda an yabda'a biharfin min hurufi al-mudhara'ah. Apa dia huruf mudhara'ah? Wahia hamzah, kan, nun, ya, ta. Yang mana kita gabungkan semua tu, dapatlah ana itu, ada sebut nati. Koklah ulang. Nak buat cara lain, yang penting kita dapat ingat keempat-empat huruf tersebut. Tapi dengan syarat disyarti antakuna hadhihi, disyarti antakuna hadhihi al-huruf zaidatan. Dengan syarat huruf-huruf ni adalah huruf-huruf tambahan, bukan huruf asal. Syarat dia mestilah huruf-huruf ni huruf-huruf tambahan, bukan huruf asal. Sebab nanti ada juga fi'il yang bermula dengan huruf hamzah. Contohnya akrama. Jadi akrama Zaidun dhaifahu. Zaid memuliakan tetamunya. Akrama ni fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Ni ada hamzah. Hamzah ni bukan hamzah asal, tapi dia adalah hamzah zaidah. Faham? Itu kita mengaji dalam surah lah. Kita nak kenal mana huruf tambahan, mana huruf mana huruf asal, mana huruf asli, mana huruf yang zaidah. Faham? Dan daripada situ juga kita dapat belajar mencari perkataan dalam kamus. Kita mesti cari huruf dasar, huruf asal dia. Kan? Contohnya perkataan maktul, kita tak boleh cari huruf mim. Kita kena cari huruf asal. Perkataan maktul tu daripada qaf, ta, lam. Okey. Jadi daripada kalau kita dah mengaji surah, kan, kita jumpa perkataan maktul, kita tahu perkataan itu daripada wazan marfu', kan, marfu' pula dah, maf'ul, kan. Mim huruf tambahan, lepas tu waw huruf tambahan. Jadi huruf tambahan tu kita tak carilah, kita cari dalam kamus huruf dasar tu, huruf asal dia. Kau tak ada, sama lah sini. Asal dia karuma, lalu ditambahkan hamzah. Jadi bab if'al, akrama yukrimu, bab af'ala
yufilu. Jadi ini huruf tambahan. Jadi syarat dia mestilah hamzah tu huruf asal. Hamzah tu huruf asal, nun tu huruf asal, ya huruf asal, ta juga huruf apa dia ni? Dah pening lah. Silap. Silap syarah ni. Wah, senang amat. Tidak bagi contoh. Ini antara syarat yang kedua ni. Di sana ada beberapa huruf. Dia mula dengan hamzah, tapi dia bukan fa'il. Dia bukan fa'il mudhari'. Contohnya akala. Fa'il madhi ke mudhari'? Madhi. Ada hamzah tak? Ada hamzah, tapi yang ni huruf asal. Dia syarat dia mesti dah nak zaidah. Huruf hamzah ni mesti zaidah, nun zaidah, ya zaidah, ta zaidah. Naqala mula dengan huruf nun tak? Mula dengan huruf nun kan? Fa'il madhi ke mudhari'? Fa'il madhi, bukan fa'il mudhari'. Naqala yanqulu. Apa lagi? Ya Isa. Ya Isa ya asu. Mula dengan huruf ya tak? Fa'il madhi ke mudhari'? Fa'il madhi. Kan? Sebab apa? Ya ni bukannya ya zaidah, ya ni ya asal. Ya ni ya asal. Syarat dia mestilah zaidah. Tafala. Mula dengan huruf ta. Fa'il madhi ke mudhari'? Fa'il madhi. Ni ada huruf ta ni. Ta ni tak asal, bukan ta zaidah. Syarat dia mestilah ta, apa ni hamzah, nun, waw, ya, itu adalah huruf zaidah. Kan? Lepas tu dengan syarat lagi bisyarti wa bisyarti an tadulla al-hamzatu ala al-mutakallim wan nun ala al-mutakallimin watta ala al-mukhatab wal ghaibah wa al-ya'u ala al-ghaibah. Baik. Dan dengan syarat hamzah pada huruf-huruf tambahan ni, hamzah ni menunjukkan kepada orang yang yang berbicara, orang yang bercakap. Contohnya ada rusu. Fa'il mudhari' tak? Fa'il mudhari'. Hamzah ni menunjukkan kepada orang yang bercakap, saya. Dan nun menunjukkan kepada orang yang berbicara ramai, orang ramai yang berbicara. Kan? Ataupun ada seorang yang cakap tapi bersama-sama dia orang yang lain. Kami lah, kita terjemahkan kami ataupun kita. Contohnya nadrusu. Jadi nun ni tadullu ala al-mutakallimin. Dia menunjukkan kepada orang ramai yang bercakap. Faham? Dan ta dia menunjukkan atas mukhatab. Contohnya tadrusu. Tadrusu anta, dan ada juga tadrusuhi hiya. Jadi tak tu dia menunjukkan atas mukhatab, lawan bicara, dan orang yang bukan menjadi lawan bicara kita. Adapun ya, dia hanya menunjukkan kepada orang yang bukan menjadi lawan bicara. Boleh faham? Orang lawan bicara kita panggil mukhatab lah. Dan orang yang bukan diajak berbicara, bukan lawan bicara kita,
tu ghaibah ataupun sebut ghaib. Boleh faham? Tak kisahlah sama ada dia hadir bersama-sama dengan kita ke. Contohnya ustaz cakap dengan salah seorang daripada hangpa. Jadi ustaz cakap dengan dia, dia lah mukhatab ustaz. Faham tak? Yang lain tu bukan mukhatab. Boleh faham? Okey. Jadi ada di sana ada beberapa kalimat-kalimat yang dia ada juga huruf hamzah kat depan dan dia zaidah, tapi dia tidak ada syarat-syarat ni. Ini baru betul contoh tadi. Akrama Zaidun dhaifahu. Zaid memuliakan tetamunya. Zaid yang memuliakan tetamunya ke aku? Kat sini Zaid. Faham tak? Jadi hamzah ni dia tidak menunjukkan kepada makna orang yang berbicara. Hamzah ni zaidah tak? Zaidah. Ada syarat ni zaidah, tapi syarat yang satu lagi tak ada. Syarat dia mestilah hamzah itu menunjukkan alal mutakallim. Dia menunjukkan kepada orang yang berbicara. Boleh ha? Begitu juga ta'allama Zaidun an-nahwa. Ta'allama ni fi'il madhi ke mudhari'? Fi'il madhi. Ada ta ni zaidah, dia mula dengan ta. Tak ada syarat yang ni. Syarat dia mesti ta itu tadullu ala al-mukhatab ataupun ghaibah. Jadi ta ni tak ada syarat tu. Boleh faham? Ini syarat yang khusus dengan fi'il mudhari'. Baik, fi'il, ada soalan kat sini? Tak ada? Silakan. Baik. Fi'il amar. Fi'il amar pula. Alamat khusus dengan fi'il amar, dalalatuhu ala talaq. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Qabuluhu ya'u al-mutakallim atau nun at-taukid. Okay. Nak kita hukumkan sesuatu kalimat itu adalah fi'il amar, mestilah fi'il tersebut dalalatuhu ala at-talaq, dia menunjukkan atas makna tuntutan, tuntut, dan kalimat tersebut dia menerima masuk ya mutakallim. Ya mutakallim. Kita boleh ya al-mukhatabah, perempuan. Yang kedua, fi'il tersebut mestilah dia boleh menerima. Dia tak semestinya dia terima. Ada tak semestinya ada. Yang penting dia boleh menerima ya mukhatabah, ya muannasah mukhatabah tu, dan nun taukid. Udrus fi'il amar tak? Fi'il amar. Okey. Macam mana kita dapat tahu kata dia fi'il amar? Yang pertama, udrus dia menunjukkan makna tolak. Kan? Maksudnya di sini ada tolak untuk melakukan sesuatu, iaitu belajarlah. Okey. Lepas tu kalimat ni udrus ni dia terima tak ya mukhatabah? Dia terima tak ya mukhatabah? Terima. Lepas tu kita boleh buat amar. Kalau kita nak khitab perempuan, kita kata udrusi. Dia terima ya mukhatabah. Dia tak ada pun, tapi dia terima. Syarat dia terima. Dan dia terima nun taukid. Udrusanna ataupun udrusan. Faham? Dia terima nun taukid. Udrusan ataupun udrusan. Nah, jadi kalau ada dua syarat ni, kan,
maka kalimat tu kita boleh hukumkan dia sebagai fa'il. Okay. Apa tujuan kita datangkan ni? Kita nak keluarkan apa? Ada kalimat macam sahih ataupun sahih. Apa maksud dia? Uskut. Makna dia tolak tak? Makna dia tolak. Okey, sekarang ni sahih. Dia ada tak dalam ada tolak? Ada. Tapi dia terima tak ya mukhatabah? Tak terima. Dia terima tak nun taukid? Tak terima juga. Kita nak suruh seorang perempuan senyap, kita kata sah. Nak suruh lelaki senyap pun kita kata sah. Faham? Bukannya kalau lelaki kita kata sah, kalau perempuan sahih. Tak. Sama aja. Sah, sah. Suruh diam. Jadi yang ni tidak dinamakan sebagai fa'il amar. Dia dinamakan isim fa'il amar. Dia isim tapi makna dia amar. Macam amin. Apa makna amin? Makna dia istajib. Istajib fa'il amar tak? Istajib fa'il amar. Jadi makna dia, makna amar, makna suruhan. Tapi dia bukan fa'il amar. Sebab apa dia bukan fa'il amar? Sebab tak cukup syarat. Kita kata ni dah ada tu ada tolak. Kita tak cukup syarat dia, bukan satu ni je. Dia kena gabung dengan syarat yang satu lagi. Dia terima ya al-mukhatabah. Jadi amin ni ada terima ya mukhatabah tak? Tak. Dia tak terima. Dan dia tak terima nun taukid. Lepas tu kalimat taktubina. Taktubina. Terima tak ya mukhatabah? Terima ya mukhatabah. Boleh tak kita panggil ni fi'il amar? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak menunjukkan atas tolak. Dia ada syarat yang kedua ni, tapi syarat yang pertama tak ada. Dia mesti ada dua. Tak. Baik, jadi yang kita tulis dekat papan putih ni syarat-syarat yang khusus dengan fi'il madhi, mudhari' dan juga amar. Okey, ada soalan? Jadi kat sini dalam alamat-alamat ni ada alamat-alamat yang disebut oleh pengarang. Antaranya ni lah ta'ut ta'nis sakinah khusus dengan fi'il madhi. Lepas tu sin dan juga safa khusus dengan fi'il mudhari'. Yang kita belum sentuh lagi qad. Yang mana qad ni alamat yang masuk pada fi'il madhi dan masuk pada fi'il mudhari'. Dia masuk pada dua-dua sekali. Jadi qad dia masuk pada fi'il madhi dan masuk pada fi'il mudhari'. Apabila dia masuk pada fi'il madhi, dia bagi dua makna. Satu tahqiq, satu lagi takrib. Dan bila masuk pada fi'il mudhari', dia memberi makna taklil dan juga takbir. Lihat. Bila qad masuk pada fi'il madhi, iaitu selepas qad tu fi'il madhi. Jadi ada makna dia tu ada ihtimal. Sama ada makna dia tahqiq, makna sungguh, makna penegasan, ataupun makna takrib, hampir-hampir. Maksudnya fi'il tersebut hampir-hampmpir berlaku tapi belum berlaku lagi. Dia hampir berlaku tapi belum berlaku. Contohlah kawan kita lulus peksa, dia najah lah. Jadi kita kata kita jumpa kawan kita seorang lagi, kita nak bagi tahu kawan kita Zaid ni telah berjaya. Tapi kita nak sungguhkan
perkataan tersebut. Kita kata qad najaha Zaidun. Qad najaha Zaidun. Jadi waktu ni qad datang dengan mana? Tahqiq. Boleh kita terjemahkan Zaid benar-benar telah berjaya. Zaid benar-benar telah berjaya. Takrib pula ataupun dalam yang Quran qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beriman, kan, orang yang beriman benar-benar telah berjaya. Faham? Dan terkadang datang dengan makna takrib. Makna takrib ni maksudnya hampir. Yang makna fa'il tu hampir berlaku tapi belum lagi berlaku. Contoh, matahari hampir terbenam, dekat-dekat nak maghrib. Lepas tu kawan kita cakap qad gharabatis syamsu. Qad gharabati syamsu. Jadi kat sini boleh tak kita bawa qad ni dengan makna tahqiq? Dia sebut ni sebelum matahari terbenam. Boleh tak kita bawa dengan makna tahqiq? Boleh tak? Tak boleh lah, kan? Tak kenal lah dengan waqi'. Waqi'nya matahari belum terbenam lagi, hampir terbenam. Jadi dia sebut qad gharabati syams. Jadi kita faham kat sini qad ni qad li takrib. Maksudnya hampir-hampir matahari terbenam. Tapi kalau dia sebut tu selepas matahari terbenam, kawan dia tu duk macam duk tanya orang nak buka puasa, kan? Duk lapar, duk tanya, duk terbenam lagi matahari, terbenam tak lagi? Datang Serimin, qad gharabati syams. Kan? Jadi waktu tu qad pakai mana apa? Tahqiq. Maksudnya matahari benar-benar telah terbenam. Faham? Jadi bukan lagi makna tahqiq. Jadi tengok kepada konteks ayat lah, kan? Kita nak bawa dia makna takrib ke makna tahqiq. Boleh faham? Jadi sini kalau disebut sebelum ayat ni, kalau disebut sebelum matahari terbenam, qad itu bermakna hampir-hampir. Kalau qad kalau perkataan ini disebut selepas matahari terbenam, qad tu litahqiq. Boleh faham? Qad masuk ke fi'il mudhari' pula. Ni apa dia ni? Taklid. Okay. Yang ni pun sama juga, kena tengok kepada konteks ayat tu lah, kan? Kita nak tentukan dia tu li taklid ke ataupun li taksir. Taklid maksudnya perbuatan itu sedikit sekali berlaku. Taksir menunjukkan perbuatan itu, fi'il tersebut banyak sekali berlaku. Kalau kita buat ayat, kan, qad yanjahul balik, qad yanjahu al-balik. Qad yanjahu al-balik. Balik ni apa? Orang bodoh, kan? Al-balik ni orang bodoh. Jadi orang bodoh ni biasanya banyak berjaya ke tak berjaya? Tak berjaya. Jadi qad ni kita bawa qad li taklid. Maksudnya sedikit sekali berjaya orang yang bodoh. Tapi kalau kita buat ayat qad, apa lagi? Qad yanjahu al-mujtahidu. Kat sini kita nak bawa qad mana apa? Tafsir. Sesuai dengan ayat. Orang mujtahid biasanya berjaya kan tidak? Biasanya ghalibnya berjaya lah. Ada orang yang bersungguh-sungguh, ghalibnya dia berjaya. Jadi sini kita kata banyak sekali berjaya orang yang bersungguh-sungguh. Jadi tengok pada ayat. Baik, kita masuk dalam kitab. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa aqul yatamayyazul fi'lu an akhawayhi al-ismi wal harfi bi arba'i alamatin
mata wajadta fihi wahidatan minha aw ra'aita annahu yaqbaluha arafta annahu fi'lun. Jadi dia kata fi'il dia berbeza daripada dapat dibezakan fi'il daripada dua saudaranya, isim dan huruf dengan empat alamat. Apabila kamu dapati salah satu daripada alamat-alamat ini, atau kamu lihat dia menerima alamat-alamat salah satu daripada alamat-alamat ni, maka kamu dapat ketahui bahawasanya itu adalah fi'il. Al-ula maksudnya al-alamatul ula, alamat yang pertama, tapi al-alamah tu dihazaf lah. Al-ula ay al-alamatul ula qad, was-thaniyah maksudnya al-alamatu as-thaniyah, alamat yang kedua asin, as-salisah alamat yang ketiga saufa, wal-rabi'ah ta'ut ta'nisi sakinah. Nak baca as-sakinatu ke sakinata ke sakinati? Kenapa sakinatu? Sifat kepada tak tu yang sakinah, kan taknis tu sakinah. Huruf tak tu yang tidak berbaris, tu sifat tak tu. Jadi dia akan ikut i'rab tak. Amma qad, adapun qad, dia nak huraikan qad, datangkan dengan amma. Amma qad, adapun qad, fatadkhulu ala nau'aini minal fi'li. Adapun qad dia masuk ke atas dua jenis fa'il. Apa dia? Wa humal madhi wal mudhari', iaitu fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Fa idza dakhalat 'ala al fi'lil madhi. Jangan baca fa idza dakhalta. Faham? Baris tak ada. Kita lah yang nak tentukan hak betul hak mana. Fa idza dakhaltu 'ala al fi'lil madhi. Betul ke? Apabila aku masuk, dia pula masuk. Tu buat tu. Padang. Putih. Padang. Alhamdulillah. Fa iza dakhalat, apabila masuk ia apa qad, apabila masuk qad alal fi'lil madhi, atas fi'il madhi, dalat menunjuk ia qad itu ala ahadi maknain, atas salah satu daripada dua makna. Apa dia dua makna tu? Wa huma tahqiq wa takrib, iaitu tahqiq dan juga takrib. Famisalu dalalatiha ala tahqiq, misal misal qad ini menunjuk atas makna tahqiq, firman Allah Taala qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, ada orang-orang yang beriman benar-benar telah berjaya. Paling kurang pun maksudnya mukmin yang sempurnalah. Wa qauluhu jalla sya'nuhu laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Ya Allah Ta'ala benar-benar telah redha ke atas orang-orang mukmin. Wa qauluna, atau pada qauluhu tu, wa qauluna qad hadara Muhammadun, Muhammad benar-benar telah hadir. Wa qauluna qad safara Khalidun, Khalid benar-benar telah musafir. Jadi ada tempatlah kita nak datangkan dengan qad tu, bukan tiba-tiba kita nak menyungguhkan ataupun datangkan dengan kata penegasan. Dia ada tempat dia. Itu dalam Balaghah dia ajak benda tu, kan? Bila masa kita nak datangkan dengan satu muakkid, nak takkidkan satu kalam tu,
dengan satu muakkid. Bila datangkan dengan dua, bila datangkan dengan tiga, itu dia mengaji dalam ilmu balaghah. Kemudian yang datangkan misal qad yang menunjukkan tamana takrib. Wa misalu dalalatiha ala takrib qaulu muqimis shalah qad qamatis shalah. Dan contoh qad yang menunjukkan tamana takrib, mana hampir-hampir perkataan orang yang perkataan muazzin lah, ketika dia nak iqamat tu. Kan? Dia kata apa? Qad qamatis shalah. Solat dah didirikan ke? Belum lagi. Dia kata hampir-hampir solat didirikan. Wa qauluka qad gharabatis syamsu. Ni yang tadilah qad gharabatis syamsu. Tengok dia buat ta'liq nombor 1 tu. Dia kata iza kunta qad qulta zalika qabla al-ghurub. Sekiranya kamu mengatakan perkataan ayat ini sebelum terbenam matahari. Amma iza qulta zalika ba'da dukhulil lail. Adapun jika kamu sebutkan, ungkapkan ayat ini selepas masuknya waktu malam, selepas terbenam matahari, fahuwa minan naw'is sabiq alladhi tadullu fihi ala tahqiq. Jadi kalau kita sebut tu selepas masuk waktu malam, maka dia menunjukkan atas makna tahqiq. Wa idza dakhalat ala al-fi'l al-mudhari', apabila masuk qad atas fi'il mudhari', dalat ala ahadi ma'nayaini aidan, dia menunjukkan atas salah satu daripada dua makna juga, wa huma at-taqlilu wa at-taktsir. Jadi taklil dia menunjukkan atas banyaknya berlaku fa'il tu. Yadul bukan banyak, sedikit. Yadullu ala qillati wuqu'il fi'li. Adapun taksir yadullu ala kathrati wuqu'il fi'li. Dia menunjukkan atas banyaknya berlaku fa'il tu. Kita tengok contoh. Fa amma dalalatuha ala taklil. Adapun qad yang menunjukkan atas mana taklil, fanahu qaulika qad yasdukul kadzubu. Kadzub ni orang yang banyak menipu. Tawazan fa'ul. Kadzib orang yang berdusta, menipu. Kadzub ni orang yang banyak menipu. Qad yasdukul kadzub. Kadang-kadang pula. Kadang-kadang kadang-kadang orang menipu ni, ada juga dia cakap benda betul, tapi benda betul tu sikit. Macam dalam hadis Nabi cerita tentang Abu Hurairah yang tangkap iblis curi harta Baitul Mal yang disimpan oleh Abu Hurairah lah. Kan, kali pertama dia tangkap, dia minta tolong lepaskan. Dia kata aku janji aku tak buat dah kan. Orang menipu kan, saya janji saya tak buat kan. Tu buat lagi kan. Saya menipu. Jadi dia kata dia tak buat dah, janji tak buat dah apa semua kan. Lepas tu Abu Hurairah pun kesian, lepaskan dia. Tengok-tengok dia curi lagi. Abu Hurairah dapat tangkap lagi kali kedua. Abu Hurairah kata, kali ni aku akan serahkan kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun minta lah supaya tidak dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta lepas apa semua, janji tak buat lagi. Kan, lepas tu buat juga. Kan. Kemudian kali ketiga curi, Abu Hurairah dapat lagi tangkap. Dan kali ini Abu Hurairah memang tekad nak bawa Nabi jumpa Nabi. Dia pun merayulah sangat-sangat. Dan dia kata kalau kamu lepas, dia bagi dia akan ajak kamu, dia akan ajak Abu Hurairah doa lah kan, yang dapat memelihara anak Adam ni daripada mereka. Apa dia ajak? Ayat kursi. Dia ajak ayat kursi. Itu secara ringkas lah cerita dia. Lepas tu Abu Hurairah pun pergilah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ceritakan apa yang berlaku. Apa Nabi kata? Sadaqa wa huwa kadzub. Sadaqa wa huwa kadzub. Dia benar. Maksudnya tentang apa yang dia cakap tu, ayat kursi tu betul. Tapi dia adalah orang yang banyak menipu. Wa huwa kadzub.
Jadi kadang orang yang menipu ni ada juga tempat dia cakap betul tu kan. Cuma itulah kita nak pilih yang betul tu, kadang payah tu. Mana satu betul, mana satu tak betul. Jadi sini qad yasdukul kazub. Jadi as-sidq lawan bagi kazib. Faham tak? Jadi kat sini kita nak bawa apa? Adakah kita nak kata banyak sekali berkata benar orang yang banyak menipu? Tak kenalah. Kan? Jadi kat sini qad kita bawa qad li taslim. So kita boleh terjemah kadang kala orang yang banyak menipu berkata benar. Maksudnya berlaku tapi sikit. Wa qaulika fanahu qaulika. Atas pada qaulika tu. Wa qaulika qad yajudul bakhil. Qad yajudul bakhil. Yajud apa? Pemurah. Bakhil orang yang kedekut. Jadi lawan lah. Sifat jud dengan bukhul lawan. Jadi adakah kita nak cakap apa ni banyak sekali pemurah, apa ni bersikap pemurah orang yang kedekut, orang yang bakhil. Kita dengar pun heran juga kan. Macam video tu dia kata ibu saya apa ni orang tu masuk pertandingan nyanyi. Tu dia cakap apa ni apa dia cakap, ibu saya mati ketika melahirkan saya. 3 tahun. 3 tahun sebelum melahirkan saya. Mak saya mati 3 tahun sebelum melahirkan saya. Juri tu dah kesian, lepas tu pelik. Dia lambat sikit. Macam mana tu? Last sekali ibu saya ada kat sini, datang bagi sokong. Ada pula. Baik. Sama boleh. Qad yajudul bakhil. Jadi orang yang bakhil. Jadi kalau kita nak buat ayat, orang yang bakhil banyak kali orang bakhil ni bersikap pemurah. Jadi kita dengar pun pelik, bakhil tapi sikap pemurah. Tak nama bakhil macam tu. Kan? Jadi kat sini kita kata qad ni ditaklil. Ada kala kadang-kadang orang bakhil tu juga ada waktu dia bersikap pemurah. Kan? Dia orang pun pelik kan. Dia ni saya pun mimpi pun ni. Nanti tiba-tiba kan. Baik. Wa qaulika qad yanjahul balid. Ni ayat contoh tadilah qad yanjahul balid. Jadi kadang-kadang orang bodoh berjaya. Wa amma dalalatuha ala takfir. Fanahu qaulika qad yanalul mujtahidu bughyatahu. Adapun qad yang menunjukkan atas makna taksir, maka seumpama kata kamu qad yanalu mendapatlah orang yang bersungguh-sungguh banyak sekali mendapat dia punya tujuan dia. Wa qaulika qad yaf'alu taqi al khaira. Jadi orang yang bertakwa dia banyak buat baik ke sedikit buat baik? Banyak buat baik. Jadi qad sini dengan makna taksir. Maksudnya orang yang bertakwa banyak sekali membuat kebaikan. Wa qauli syair qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalalu. Jadi qad yang pertama makna taksir, yang kedua pun makna taksir juga. Yudrik maksudnya yasil, sampai ataupun dapat. Jadi orang yang muta'anni ni orang yang lawan bagi musta'jil. Musta'jil ni orang tergopoh-gapoh, kelang kabut. Muta'anni ni orang yang kita kata orang yang tenang lah, yang tidak gopoh-gapoh. Jadi orang yang gopoh-gapoh ni ngaji nak cepat kan, apa lagi nak cepat, semua benda nak cepat. Biasanya dia dapat tak apa yang dia nak? Kadang-kadang boleh jadi dapat lah, tak dapat ataupun dapat tapi sikit. Tapi sikit. Orang yang gopoh-gapoh ni boleh jadi dia tak dapat langsung.
Adapun orang yang muta'anni, dia tenang, dia ikut betul-betul tertib, turutan, cara mengaji apa semua dengan baik, apa-apa pun lah. Jadi orang macam ni biasanya dia akan dapat hajat dia lah, kan, apa yang dia ingin capai. Jadi kat sini qad yudrikul muta'anni ba'dha hajati, banyak. Maksudnya kat sini banyaklah, qad kat sini dengan taksir. Dia orang yang tenang banyak sekali mendapat ataupun sampai kepada sebahagian hajat-hajat dia yang ingin dicapai. Dan waqad yakunu ma'al musta'jili zalalu. Az-zalal al-khata' lah, kesalahan. Dan banyak sekali kesilapan ataupun kesalahan-kesalahan bersama dengan orang yang tergesa-gesa ataupun tergopoh-gopoh. Nak gopoh-gopoh ni banyak dah tersilap, kan. Habis. Masuk saufa. Wa amma sin wa saufa fayadkhulani ala al-fi'l al-mudhari' wahdahu. Adapun sin dan saufa maka kedua-duanya masuk ke atas fi'il mudhari' sahaja. Wa huma yadullani ala tanfis, yang kedua-duanya menunjukkan atas makna tanfis. Apa makna tanfis? Wa ma'nahu al-istiqbal. Makna tanfis itu istiqbal, yang akan datanglah, istiqbal. Illa anna sina aqallu istiqbalan min saufa. Ini ada khilaf dah, adakah sin dan saufa tu menunjukkan makna sama? Makna dia sama, makna istiqbal, makna akan datang. Tapi adakah ada beza antara sin dan saufa? Adakah sin ini menunjukkan masa akan datang tapi hampir-hampir, saufa menunjukkan masa akan datang tapi masih jauh. Jadi ada ulama yang mengatakan macam tu makna dia. Sin menunjukkan menunjukkan kepada perkara yang akan datang, tapi waktu dia dekat, hampir. Sin lil mustaqbalil qarib wa sawfa lil mustaqbalil ba'id. Itu pandangan sebahagian ulama. Seperti mana yang disebut dalam syarah ni. Dia kata illa anna sin aqallu istiqbalan min sawfa. Jadi dia kata sin tu dia lebih sedikit kita kata istiqbal, tempoh masa akan datang tu berbanding dengan saufa. Dan ada para ulama yang berpandangan sin dan saufa tu sama je. Fa amma sin fanahu qaulihi ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nas. Ya, sayaqulu sufa jamak dah safih, kan. Dan ulama jamak kepada alim. Sayaqulu sufaha'u minan nas, maksudnya selagi akan berkata. Tak kata lagi, Allah Ta'ala bagi tahu dah, orang sufaha ni dia akan cakap. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang yang bodoh di kalangan manusia tak akan berkata. Itu tengok tafsir lah selebihnya. Sayaqulu lakal mukhallafun. Wa amma saufa fanahu qaulihi ta'ala. Adapun saufa keseumpama firman Allah Ta'ala wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi Allah Ta'ala kata kat Nabi, Allah Ta'ala akan berikan kepada Nabi pemberian, kan. Pemberian yang Allah nak bagi ni kat mana? Akhirat. Jadi akhirat ni jauh tak? Jauh. Jadi contoh ni dia nak bagi nampak, dia nak kata ada perbezaan lah antara sin dan saufa. Kalau tadi sayaqulu sufaha'u minan nas, sayaqulu lakal mukhallafun, benda tu benda yang hampir berlaku di dunia dan hampir zaman Nabi, kan. Kat sini wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, iaitu di akhirat. Saufa nuslihim nara, ini pun sama juga, akhirat juga. Wa saufa yu'tihim ujurahum, ini pun sama juga, bagi pembalasan pahala-pahala tu bagi kat mana? Kat akhirat. Rasanya kita akan terjemah akan lah. Kalau kita kisah Jawi dia terjemah selagi akan. Pun akan sahaja pun boleh juga. Wa amma ta'u ta'nis sakinatu fatadkhulu 'ala al-fi'l al-madhi duna ghairihi. Adapun ta'u ta'nis sakinah maka ia masuk ke atas fi'il madhi sahaja. Wal gharadu minha, apakah tujuan kita datangkan tak ta'nis? Wal gharadu minha, dan tujuan daripada tak ta'nis itu didatangkan ad-dalalatu ala anna lisma alladhi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannasun. Buat dalam kurungan
al-isma, dekat al-isma allazi usnida hadzal fi'lu ilaihi tu, tulis musnad ilaih. Tulis musnad ilaih. Nak bagi mudah faham lah. Jadi tujuan didatangkan tak taknis ni adalah untuk menunjukkan bahawasanya musnad ilaih itu adalah muannas. Faham? Kalau kita baca satu-satu, dan tujuan daripada tak taknis itu adalah menunjukkan bahawasanya isim yang disandarkan kepadanya fa'il tu adalah muannas. Jadi kita kata katabat Fatimatu, kita sandarkan fa'il kepada isim. Inilah isim yang disandarkan kepadanya fa'il. Disebut dalam tu. Maksud dia musnad ilaih tu lah. Jadi buat kurungan, nak mudah faham, tulis musnad ilaih. Ini tujuan didatangkan tak, nak menunjukkan bahawasanya musnad ilaih sama ada fa'il ataupun naibul fa'il adalah muannas. Sawa'un akana fa'ilan, sama ada musnad ilaih itu fa'il. Nahu qalat Aisyatu ummul mu'minina, am kana naiba fa'ilin, ataupun musnad ilaih itu adalah naib fa'il. Contohnya furishat daruna bil busuti, dihampar rumah kami dengan hamparan-hamparan. Lepas tu dia nak jawab. Jadi boleh nak jawab persoalan lah, persoalan yang dia takdirkan. Sebab boleh jadi orang akan tanya, kata tak taknis sakinah, tapi tak taknis tu apa ni kita sebutkan tak taknis sakinah, tapi ada je kita tengok tak yang tidak dikasrahkan, dikasrahkan, tidak ditakniskan, dia berbaris kasrah dan dia berbaris fathah. Faham kan soalan tu? Okey. Jadi dia nak jawab yang tu lah. Dia nak jawab yang dimaksudkan wal muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha. Yang dimaksudkan bahawasanya tak itu tidak berbaris. Yang dimaksudkan dengan tak tu tak taknis sakinah tu, yang dimaksudkan dengan tak taknis yang mati tu, tidak berbaris tu, annaha sakinatun fi asli wad'iha. Bahawasanya tak itu dia sakinah, dia tidak berbaris pada asal peletakan dia. Asal muasal dia adalah tidak berbaris. Fala yadurru tahrikuha li'aridit takhallusi minal tiqa'is sakinain, maka tidak bagi mudarat kita membariskan tak itu kerana ada sebab yang lain, seperti nak lari daripada bertemunya dua sukun. Boleh faham? Jadi asal muasal, kenapa kita sebut ta'ut ta'nis sakinah? Sebab dia memang asal dia memang sakinah. Kan? Asal dia memang sakinah. Cuma kadang-kala dia dikasrahkan disebabkan bertemu dua sukun, dan terkadang difathahkan kerana ada datang alif selepas dia. Fi nahwi qaulihi ta'ala wa qalat ikhruj 'alaihin. Ini contoh tak taknis itu dikasrahkan. Idh qalat imra'atu Imran, bertemu tak mati, mim mati. Qalata ataina ta'i'in. Kan? Kalau ta tu mati, lepas tu datang pula selepas dia mati juga. Kan bertemu dua sukun. Jadi kita bariskan apa ni tak tu. Nak buang tak boleh. Kalau kita buang alif tu, apa akan jadi? Kita nak cakap dua orang, tapi kita kata qalat. Orang akan faham seorang ke dua orang? Seorang kan? Alif tu tak boleh buang. Jadi kita kena bariskan tak. Wa mimma taqaddamat yatabayyanu laka anna alamatil fi'li. Alamat tu i'rab jadi apa? Apa dia? Isim anna. Lepas tu alamat tu apa ni mansub lah. Kan? Mansub bil kasrah. Sebab apa? Jamak muannas
Muhammad Salim. Wa mimma taqaddama yatabayyanu laka anna alamatil fi'li allati dzakaraha al-mu'allifu ala thalathati aqsamin. Jadi daripada apa yang telah lalu, nyatalah bagi kamu bahwasanya alamat-alamat fa'il yang disebut oleh pengarang ada tiga bahagian. Di atas tiga bahagian. Qismin yakhtassu bidukhuli 'ala al-madhi, satu bahagian yang khusus masuk ke atas fi'il madhi, iaitu qad, iaitu ta' ta'nis sakinah, wa huwa ta'u ta'nis sakinatu. Wa qismin yakhtassu bidukhul 'ala al-mudhari', dan satu bahagian lagi khusus masuk ke atas fi'il mudhari', wa huwa sin wa saufa. Wa qismin yashtariku bainahuma, dan satu bahagian lagi dia berkongsi antara fi'il madhi dan juga mudhari', wa huwa qad. Wa qad taraka alamat fi'lil amri, dan musannif telah meninggalkan dengan mana tidak menyebutkan alamat fi'il amar. Apa dia alamat fi'il amar tu? Wahya, dan iaitu alamat fi'il amar tu dalalatuhu 'ala talaq, fi'il tersebut menunjukkan atas makna talaq, atas makna tuntut, ma'a qabulihi ya al-mukhatabah, serta menerimanya fi'il tersebut ya al-mukhatabah, au nuna at-taukid, ataupun dia menerima nun taukid. Nahu qum waq'ud waqtub wanzur. Qum, uq'ud, uktub, unzur. Fa inna hadhihi al-kalimatil arba'ah, maka sesungguhnya kalimat-kalimat yang empat ni, kalimat-kalimat yang empat ni, dalatun ala talabi husulil qiyam wal qu'ud wal kitabah wan nazar. Empat kalimat ni menunjukkan atas makna menuntut hasilkan qiyam, hasilkan duduk, hasilkan kitabah, hasilkan nazar. Kan? Qum suruh berdiri, uqud suruh duduk, uktub suruh menulis, unzur suruh melihat. Jadi ada tuntutan untuk menulis, tuntutan untuk duduk, melihat, berdiri. Jadi ada makna tuntut dalam keempat-empat kalimat ni. Dan keempat-empat kalimat ni dia menerima ya mukhatabah dan menerima nun taukid. Ma'a qabuliha, serta terimanya kalimat-kalimat ni ya al-mukhatabah, dia terima ya mukhatabah fi nahyi qumi wa qu'udi, au ma'a qabuliha nun at-taukid, serta terimanya kalimat-kalimat ini nun taukid. Pada umpama contoh, uktubanna unzuranna ila ma yanfa'uka, tulis dan lihatlah kepada apa yang memberi manfaat kepada kamu. Wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Tabihkan sikit yang tu. Dan huruf fi'il selesai, masuk huruf. Jadi kata musannif rahimahullah, dan huruf ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf ialah apa yang tidak patut bersama-samanya dalil ataupun alamat-alamat isim, dan tidak patut bersama-samanya alamat-alamat fa'il. Ataupun dengan kata lain, huruf baik. Atau dengan kata lain, huruf dia tidak menerima alamat isim, tidak menerima alamat fa'il, kan? Jadi kita dapat kenallah satu kalimat tu huruf apabila dia tidak menerima alamat isim dan juga tidak menerima alamat fa'il.
Bandingannya seperti huruf ha, kha dan juga jim. Huruf jim dia ada alamat, ada titik di bawah. Huruf kha ada alamat, titik di atas. Nak kenal huruf ha je dah. Tak ada alamat jim, tak ada alamat kha. Kenallah itu adalah huruf ha. Wa aqul yatamayyazul harfu an akhawayhi al-ismi wal fi'li bi annahu la yasihu dukhulu alamatin min alamatil asma'il mutaqaddimati wala ghairuha alaihi. Kata huruf dapat dibezakan huruf daripada dua saudaranya, isim dan fi'il, dengan tidak patut, tidak boleh masuknya satu alamat daripada alamat-alamat isim yang telah lalu dan juga selain daripadanya, selain daripada alamat-alamat yang disebutkan tu. Kama la yasihu dukhulu alamatin min alamatil af'alil lati sabaqa bayanuha seperti mana tidak boleh juga masuknya satu alamat daripada alamat-alamat fi'il yang telah lalu penjelasannya, wala ghairuha alaihi, dan tidak boleh juga masuk selain daripada alamat wala ghairiha alaihi, dan tidak boleh juga masuk selain daripada alamat-alamat yang disebutkan tu. Kalau ada alamat-alamat lain yang tidak disebutkan yang menjadi alamat fa'il, tetap tak boleh juga masuk pada huruf. Wa misluhu min wa hal wa lam. Contohnya min, hal dan juga lam. Hadhil kalimatu thalathu hurufun. Tiga kalimat ni huruf. Sebab apa huruf? Li'annaha la takbalu al wala tanwin wala yajuzu dukhulu hurufil khafdi 'alaiha. Sebab huruf-huruf ini dia tidak menerima al. Kita tak boleh kata al min, al hal, al lam. Kita tak boleh kata min min hal, min lam. Dia tak boleh. Jadi huruf-huruf ni tidak menerima al, tidak menerima tanwin. Kita tak boleh kata minun ke, minin, minan, halun, tak boleh. Dan tidak boleh juga masuk huruf-huruf khafat ke atas kalimat-kalimat ni. Tak boleh kata min hal, min lam pun tak boleh. Fala yasihu an taqula al min wala an taqula minun wala an taqula ila min. Semua tu tak boleh. Wa kadzalika baqiyatul huruf. Begitu juga baki-baki huruf yang lain. Wa aidan la yasihu an tadkhula 'alaiha as-sinu wala sawfa wala ta'u ta'nits sakinatu wala qad wala ghairuha mimma huwa alamatun ala anna al-kalimata fi'lun. Dan begitu juga tidak boleh masuk ke atas kalimat-kalimat yang tiga ni, dan juga baki-baki huruf yang lain. Tidak boleh masuk sin, tak boleh masuk saufa, tak boleh masuk tak ta'nis sakinah, tak boleh masuk qad, dan juga alamat-alamat fi'il yang lain. Dan kalau kita tengok, dia bagi tiga contoh, min, hal dan juga lam. Dia nak isyaratkan kepada, Allahu a'lam, mungkin musannif nak isyaratkan kepada pembahagian huruf kepada tiga. Ada huruf yang khusus dengan isim, ada huruf yang khusus dengan fa'il, dan ada huruf yang masuk pada isim dan juga masuk pada fa'il. Contoh min, dia khusus dengan isim, dan min tak masuk dekat fa'il. Kemudian hal dia masuk pada isim, masuk pada fa'il, dua-dua masuk. Kemudian hal qama zaidun, hal zaidun qaimun. Jadi dia masuk selepas dia tu boleh jadi isim, selepas dia boleh jadi fa'il. Adapun lam, dia hanya khusus dengan fa'il, khusus dengan fa'il mudhari'. Itu ada isyarat dia tu, dia bagi tiga contoh tu ada isyarat. Kemudian tengok dekat contoh tu, min, hal dan juga lam. Dia kata apa? Hadhil kalimatu as-salatu. Hadhil kalimatu as-salatu. Boleh tak baca hadhil kalimatu as-salasatu?
Ha? Dia kata tak boleh. Boleh tak? Manjid. Okey, tulis ni. Tulis. Kaedah. Idza taqaddama al-ma'dudu idza taqaddama al-ma'dudu 'ala al-'adadi idza taqaddama al-ma'dudu alal adadi jaza fil adadi at-tazkiru wat ta'nisu. Idza taqaddama al-ma'dudu alal adadi jaza fil adadi at-tazkiru wa ta'nis. Khamsu salawatin. Mana adat, mana ma'dud? Ha? Khamsu tu apa? Khamsu ni adat. Salawat ma'dud. Ma'dud ni benda yang nak dibilang. Ada. Benda yang kita nak kira. Lepas tu apa jumlah dia tu? Jumlah tu nama dia adat. 5 ni lah. 5 solat. Jadi sekarang ni contoh yang Ustaz bagi ni, adat duduk depan ke ataupun adat duduk belakang? Adat duduk depan. Jadi yang ni tak masuk dalam kaedah ni. Kaedah ni dia kata idza taqaddamal ma'dudu 'alal adat. Maksudnya apabila terkehadapan ma'dud ke atas adat. Maksudnya ma'dud duduk kat depan, adat duduk di belakang. Contohnya apa? Salawatun khamsun. Yang ni ma'dud duduk depan, adat duduk belakang. Boleh biasa? Satu, adat duduk depan, khamsu salawat, adat duduk depan, ma'dud duduk belakang. Salawatun khamsun, ma'dud duduk depan, adat duduk belakang. Kaedah yang saya sebut ni, masalah ni. Salawatun khamsun, ma'dud duduk depan. Idza taqaddamal ma'dud, apabila terdahulu ataupun terhadapan, duduk di hadapan ma'dud, alal adat, atas adat. Maksudnya dia datang dulu ma'dud, lepas tu baru datang adat. Jaza fil adat, harus pada adat. Harus pada adat at-tazkiru wa ta'nis. Boleh kita sebut khamsun muzakkar, boleh juga kita sebut khamsun satu. Dua-dua boleh. Faham? Al-kutubu as-sittah ataupun al-kutubu as-sittu. Faham? Al-kalimatu salasah ataupun al-kalimatu as-salatu. Itu biasanya guna tak ni lah, tak ada ta. Kan? Kalau ni lah, kalau ma'dud dia apa ni, dia punya apa, kalau dia punya mufrad dia muzakkar, adat dia mesti kalau mufrad dia muannas, adat dia mesti muzakkar. Biasanya dia akan jadi macam tu lah. Salawat tu sebab salawat mufrad dia apa? Solatun. Jadi mufrad dia muannas. Tapi kalau adat duduk ke depan macam ni, khamsu salawatin, waktu tu wajib kita pakai kaedah adat tu lah. Mestilah adat dia berlawan dengan ma'dud. Kalau ma'dud ni mufrad dia muannas, adat dia mesti muzakkar. Kalau ma'dud ni mufrad dia
muzakkar, adat dia mesti muannas. Contohnya apa? Sittatu kutubin. Kenapa sittatu? Sebab kutub dia punya mufrad dia kitab. Kita akan tengok pada mufrad dia. Dia punya mufrad dia muzakkar. Jadi adat dia muannas. Jadi boleh dua lah kat situ. Wa misluhu min wa hal wa lam, hadhihi kalimatu thalathu, ataupun hadhihi kalimatu thalathatu pun boleh. Allah Ta'ala a'lam. Babul i'rab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina amanu wa amilus solihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.